Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, video kali ini kita akan bercerita mengenai Google Looker Studio, di mana Google Studio ini salah satu daripada data visualization tools yang ada. Jadi, long story short, sebelum kita pergi kepada Looker itself, kita akan start dulu dengan data process kan, which is ada beberapa perkara dalam proses data tersebut yang kita kena buat terlebih dahulu sebelum sampai ke fasa data visualization. Yang pertama, let's say kita ada satu data, kita dapat Excel ataupun CSV whatnot. Dan kita kena clear dulu, kita kena cleaning the data. Cleaning tak kisah guna apa-apa lah, nak guna Excel boleh, nak guna Python boleh, pandas kan. Kemudian kita akan pergi ke uh, base analysis kan, kita akan analisis data, apa yang mesti diperlukan, dan after that, bila kita dah siap analisis, uh, kita akan channeling all those data kepada data visualization tools kan. Jadi data visualization tools ni ada few, antaranya adalah Looker, Power BI, uh, dan banyak lagi sebenarnya. Even Python library pun ada beberapa uh, database library yang boleh kita guna. Tetapi untuk video kali ini saya akan tunjukkan mengenai khas untuk Looker semata kan. Okey, untuk Looker, seperti skrin anda lihat tu, itu adalah paparan Looker. Kalau anda Google search Looker sign in, dan akan keluar macam ni. Masukkan email anda, sign in email anda, dan akan keluarlah paparan tersebut. Cuma satu perkara yang saya suka untuk beritahu, apabila kita menjalankan kerja-kerja database, sebaiknya kita gunakan email yang sama, yang kita boleh login Google Ads, Google Analytics dan Console, BigQuery kan. So satu email rule everything. Supaya lebih senang untuk kita dapatkan akses, berbanding compared to kita gunakan different email. So email tu kena bagi permission dekat sini, dan dekat sini nak buat sini kena minta permission email ni kan. Jadi sedikit renyah lah. Dan pada masa yang sama, suka untuk kita faham yang Looker ni ada dua type of subscription kan. Yang pertama free. Yang free ni yang macam saya tunjuk kepada kalian ni lah kan, yang free. Yang kedua paid. Paid ni bukannya paid sebenarnya, sebab dia include dalam Google Cloud Product kan, GCP. So cloud ni Google Cloud Product ni banyak lah dia punya produk dalam tu kan. Jadi Looker yang premium dalam tu. Bezanya setelah cuba dua-dua, bezanya adalah kalau Looker yang by GCP dia lebih dynamic kan, lebih pengiraan yang lebih kompleks boleh buat kat situ. Berbanding yang Looker Studio yang free ni, dia sesuai lah guna, dia ideal untuk guna, tetapi kalau nak buat perkara yang kompleks itu tak terjangkau kan. Jadi tapi sesuai, it's really enough kan. Maksudnya it's enough for our works. Okay. Alright. Jadi sebelum kita masuk nak buat chart dan sebagainya kan, untuk video kali ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk buat dashboard menggunakan template. Maksudnya apa template yang ada ni kan, kita akan buatlah satu dua template. Kita akan connect data source dan tengok kan apa data yang terhasil. At least anda dapat gambaran macam mana sebenarnya data studio ni. Caranya ada dua. Satu, boleh guna template gallery, ataupun dua, buat dashboard sendiri. Okey, untuk proses dashboard sendiri, kita kena design dulu. Kita kena fikirlah beberapa chart yang sesuai. Okey, sebab itulah pentingnya sebelum kita buat kerja berkaitan dengan data ni, kita kena fikir dulu. Database ni kita kena fikir dulu kan. Apa objektif yang kita nak capai? Apa jenis dashboard kita nak buat kan? Apa objektif? Contohnya objektif kita nak tahu average sale per year kan. Berapakah AOV? Adakah kos CAC kita menurun ataupun meningkat dalam tempoh 2 tahun? Nah, contoh. So, database bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang kita manajemen ataupun klien fikir
Kemudian kita sendiri yang akan come out dengan idea ataupun solution kan yang boleh kita cadangkan lah. Okey, berbalik kepada yang buat sendiri tadi, kita boleh design sendiri. Okey, apakah objektif kita? Kita dah clear. Yang dua, apa type reporting kan? Apakah type dashboard? Dashboard ni ada beberapa dashboard. Satu dashboard operation, satu business kan, analytics. Jadi untuk analytics, apakah perkara-perkaranya? Kita kena faham dululah apakah dashboard-dashboard yang kita perlukan. Kalau kita perlukan dashboard marketing, dan kita metrik-metrik dalam tu berkaitan dengan marketing kan. Okey, kalau bisnes, apakah metrik yang dalam bisnes? Dalam bisnes centric, business metrik kan? So that kita punya North Star metrik tu align dengan kerja-kerja data kita. Dan tidaklah kita present, oh rupanya klien ataupun management nak tahu benda lain, kita bagi benda lain kan. We need to avoid this kind of situation lah. Okay. Kemudian lepas kita pilih dashboard, kita kena pilih pula apakah chart yang sesuai. Apakah chart yang sesuai? Kalau contoh kita kata kita nak tengok trend kan. So bila kata trend, supposedly kita akan pilih line ataupun line chart lah, kita akan kata trend. Kalau kita nak compare, kita akan ambil bar chart kan. Kalau tengok composition, biasanya kita akan ambil donut kan, donut pie kan, dapat pie chart. Tetapi biasanya saya kurang gemar lah dengan pie chart tersebut. Tapi tak apa, boleh guna lah kalau nak guna tunjukkan komposisi kan, komposisi. Okay, after that, bila kita dah tahu dah apa kita nak buat, barulah kita fikir kan, satu dashboard tu berapa kotak. Kalau tanya pendapat saya, satu dashboard tu, satu canvas tu should be 4-5 chart should be enough kan. Kita tak boleh, saya kurang gemar untuk compactkan semua dalam chart tersebut lah. Biasanya saya akan buat by kategori supaya kita boleh explain, elaborate data tersebut dengan lebih jelas. Sebab data ni bukan semata kita nak buat cantik, kita nak nampak cool kan, nak nampak very clean kan. Tapi kita nak tahu sebenarnya apakah komponen bisnes yang sedang, yang boleh kita improve, yang kita boleh enhance kan. Jadi kerja kita adalah memberikan solution berdasarkan data yang ada dan trend yang ada. Sebab itu seorang decision maker ataupun yang terlibat dalam decision making ni harus at least tahu pasal data kan, dan faham proses data tersebut. Okay. Next, after kita clear dengan dashboard, apa yang kita letak dalam dashboard tadi, kita kena proceed untuk kita kena faham apakah data source yang kita ada lah. Data source ni boleh jadi CSV, data source boleh jadi Google Sheet, data source boleh jadi BigQuery, boleh jadi GA4, boleh jadi Search Console kan. Maksudnya sumber data tu datang daripada mana. Kan? Itu pun kita kena fikir terlebih dahulu. Adakah satu dashboard cuma satu data source? Tak. Satu dashboard boleh mengandungi pelbagai data source. Kalau kita ada banyak data source, saya mencadangkan kita join table, maksudnya kita combine table, kita join data dahulu, barulah last kali baru visualization kan. Maksudnya kita siap-siapkan dulu, kita unifying the data first, kita settle down all this kind of matters first, barulah kita fokus untuk visualization after that. Kan? Dan jangan buat data joining tu dekat luka kan. So yeah. Then after that, kita import, kita masukkan data source tu dalam luka, barulah kita visualize. Okay. Jadi itu beberapa perkara yang saya berikan, harap bermanfaat. Dan sekarang ni kita akan buat beberapa sampel kan. Beberapa sampel untuk, saya gunakan website saya macam biasa, sebab website saya tak banyak trafik sangat dan baru buat. Jadi sesuai lah kan, berbanding kalau kita guna yang orang another third party punya, orang punya ni risau melanggar menyentuh beberapa perkara kan. Nah, tidak sesuai. Jadi saya gunakan website saya sendiri supaya senang. Alright. Jadi kita akan start. Katakan let's say saya nak buat report GA4. GA4 kan ada banyak komponen dalam tu. So saya rasa saya nak buat GA4 report, yang the simple one kan. Jadi kita pergi dekat template gallery ni, ada banyak lah template-template dibagi kan. Banyak template yang diberikan. Okay. Katakan kita nak buat GA4, kita ambil yang ni je. Kita ambil yang simple je. Okay, pertama sekali apa yang kita nak buat? Kita kena pilih dulu apa template yang kita nak. Okay. Kemudian kita tekan use my own data.
apa-apa perkara sekalipun, kita kena ingat yang kita kena connectkan data source terlebih dahulu. Barulah kita edit dashboard tersebut. Okay. So, saya tekan use my own data. Jadi, saya tekan Faiz Azizan, JF4. Okay. Okay, so inilah dia saya punya dashboard, sedikit dashboard yang simple, tapi as a start, okay lah kot. Should be okay lah kan. Tapi buruk. Tapi kata saya buruk lah, tak kemas lah. Cuma saya nak tunjukkan video ni, saya nak tunjukkan basic kan. Connect data source, boleh, dan at least kita boleh dapat sedikit 1% gambaran kan bagaimana it works kan. Contoh macam ni, kita tengok tu traffic kat mana apa semua, sudah tentulah kita boleh buat lebih baik. Maksudnya kita boleh design icon, kita boleh letakkan icon, kita boleh letak table, kita boleh edit background, kita letakkan background yang lebih estetik kan. Tapi ini nak tunjukkan how Looker works kan. Okay, ni macam ni. Okay. Baik, so after that kalau nak buat barulah tekan edit and share. Okay. Edit and share. Okay. Siap ini. Alright. Siapa nak edit lah. Boleh edit lah. Kan. Kita boleh edit. Kita boleh letak pelbagai-bagai macam yang kita nak letak. Okay. Kita nak letak tukar background ke. Kita nak letak control ke. Kan. Boleh. Sini dia punya drawing tools dia. Tools dia. Dekat sini connected kita, connection kita. Dekat sini dimension. Bawah tu metrik dan sebagainya. Dekat sini kita punya option kan untuk baiki. Alright. Itu untuk JF4. Katalah kita nak buat untuk search console lah kan. Kita seorang yang bermain dengan SEO. Jadi kita nak buat dashboard Google Search Console untuk klien SEO kita. Okay. As start, kita tekan use my own data macam biasa. So kita ambil yang ini, kita ambil yang web dan kita add. Okay, tengok kan dia keluar sikit. Okay, dia keluar kan. Okay. Jadi kita tukar yang ni pula. Okay, kita tekan ni pula. Wah. Alright. Jadi 31 kat sini jadilah. Okay. Jadi dia akan keluarlah begini kan. Tapi jangan risau, apa pun gambar yang kita nampak ini kita boleh edit dan share nanti kan. Kita boleh edit semula dan kita boleh fix semula semua benda. So ini sekadar gambar awal. Alright. Okay, tu search console. Katalah kita nak buat apa ya? Kita ada file CSV pun boleh kan. Okay, Google Ads tak kot. Kita boleh pergi kat template lain dan kita tengok kan apa yang sesuai. Seperti biasa, use my own data. Faiz Azizan. Okay, JA4. Ini pun yang JA4 tadi lah. Saya buat balik kan. Okay, kalau dia kata with channel yang error kat sini, maksudnya kita kena baiki kat mana? Bila kita tekan edit nanti, kita kena baiki kat situ. Kan? Kita mungkin kena connectkan. Dia macam-macam masalah kadang-kadang. Dia macam motor kan. Motor kereta, kalau dia ada isu, kita kena check dulu bahagian apa yang rosak. Kita kena diagnose. Kemudian barulah kita fix kan yang mana yang patut di fix. Kan? Kalau contoh motor semput, apa bahagian yang mungkin terlibat? Mungkin bahagian minyak, fuel pump, mungkin carburetor kan. Mungkin engine kan. Jadi kita kena check dulu. Sama juga dengan Looker sekalipun. Kalau dia kata invalid configure, maksudnya kita kena check dan diagnose dulu part mana yang bermasalah dan kita kena replace. Mungkin kita solution ni kita replace ataupun kita connect the dimension dan sebagainya. Begitu. So mungkin anda boleh godek dulu Google Looker berdasarkan video yang saya bagi ni. Kan, insyaAllah. Setakat itu saja video perkongsian saya. Saya harapkan bermanfaat dan memberi sedikit sebanyak input dalam kerja tugasan marketing anda seharian. Baik,
Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan dalam DM saya ataupun komen di bawah lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.